Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pada hari ini, Muhammad Al-Fatih Muhammad Zamrus, dalam forum yang bertajuk Pendidikan Menerusi Maya dan Cabaran Baru buat Guru dan Pelajar. Okey, tanpa buang masa lagi, saya teruskan ke panel yang pertama, iaitu Saudara Amar. Ada apa-apa? Baiklah, terima kasih kepada moderator yang dihormati. Seperti mana yang kita sedia maklum sehingga hari ini, pandemik COVID-19 telah mengakibatkan institusi-institusi pendidikan terpaksa ditutup bagi mengelakkan penyebaran virus ini. Sebelum pandemik berlaku di negara kita, perbincangan dan aktiviti dilakukan secara berkumpulan bersemuka di mana pelajar-pelajar berkumpul di suatu tempat bagi melakukan perbincangan atau aktiviti tersebut. Kesan daripada situasi pandemik ini, seperti mana kita lihat sekarang, kaedah pembelajaran dan aktiviti pelajar juga telah berubah. Hal ini menyebabkan pelajar hanya boleh bergantung semata-mata kepada dunia maya secara menyeluruh, di mana pelajar hanya dapat melakukan perbincangan melalui medium seperti WhatsApp, Webex, Zoom dan lain-lain tanpa bersemuka. Sekian poin saya. Terima kasih Saudara Muhammad. Seperti yang Saudara Muhammad maklumkan tadi, pandemik COVID-19 ini telah memberi impak kesan yang sangat besar dalam proses pembelajaran dan pengajaran kerana kebanyakan institusi-institusi pendidikan ditutup bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Walaupun pandemik COVID-19 ini memberi impak yang sangat negatif dalam proses PDP, terdapat juga impak yang positif yang kita boleh lihat daripada kesan pandemik ini. Sebagai contoh, penutupan institusi pendidikan telah mendorong para guru dan pelajar untuk meneruskan pembelajaran menerusi dunia maya, dan penggunaan teknologi dalam PDP dapat menambah lagi kualiti PDP yang akan dijalankan dengan menggunakan elemen-elemen multimedia seperti gambar, video dan muzik sekaligus menarik perhatian para pelajar untuk belajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Saudara Ahmad dan Saudara Akmal. Kita teruskan pada panel yang seterusnya. Ada siapa-siapa yang ingin memberikan buah fikir anda? Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Fatih. Saya ingin melontarkan pendapat saya berkenaan dengan kelas online ini. Jika kita lihat, bila pelajar ni dalam kelas online, mereka akan mempunyai komitmen dan kekangan lain di rumah. Jika diperhatikan, pembelajaran online ini amat susah untuk dilaksanakan buat segelintir pelajar. Hal ini disebabkan bila pelajar berada di rumah, pelajar dengan automatik akan mempunyai komitmen lain selain belajar. Sebagai contoh, ada yang terpaksa bekerja sehingga mengganggu waktu pembelajaran. Mereka juga dipaksa untuk membuat bermacam-macam perkara bila berada di rumah. Ini disebabkan apabila ada ibu bapa yang tidak memahami dengan konsep kelas dalam talian ini. Jadi perkara sebegini akan mengganggu fokus pelajar semasa kelas online sedang dijalankan. Okey, terima kasih Saudara Huzaini. Maafkan saya tapi saya kurang setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Saudara Huzaini. Bagi saya, pembelajaran online tidak akan mengganggu pelajar, malah lebih memberi manfaat kepada pelajar, seperti pelajar akan lebih mahir dalam penggunaan teknologi maklumat seperti platform online Zoom meeting, Google Meet dan lain-lain lagi. Jadi terpaksa bekerja semasa proses pembelajaran tidak akan berlaku jika ibu bapa atau penjaga mengikuti dan mengetahui jadual yang telah disediakan. Maka tidak akan timbul masalah bekerja dalam proses pembelajaran. Itu sahaja pendapat saya. Okey, terima kasih pada Saudara Huzaini dan Saudari Tasha Ulin. Kita teruskan forum kepada panel yang seterusnya. Ada siapa-siapa yang ingin memberikan anda punya pandangan? Okey, terima kasih kepada saudara moderator Fatih. Seperti yang kita tahu, home based learning merupakan satu kaedah pembelajaran secara maya yang dijalankan dalam pendidikan untuk menangani penularan COVID-19. Menerusi sidang media COVID-19, Dr. Muhammad Razif, Menteri Kanan Pendidikan, menyatakan bahawa kaedah ini agak terhad kerana tiadanya interaksi fizikal antara pendidik dan murid. Ini menyebabkan hubungan positif dalam pembelajaran tidak dapat dibina. Guru juga sukar untuk menilai tahap kefahaman dan menyebabkan minat dan motivasi murid menurun. Ini membuktikan bahawa pelaksanaan teknikal tanpa menitikberatkan interaksi fizikal menyumbang ketidaklancaran pembelajaran.
lantaran itu, semua pihak terutamanya pihak Kementerian Pendidikan perlu mendedahkan dan membimbing para pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran secara maya agar ia dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui langkah ini juga memberi ilmu baru kepada guru dalam mempelbagaikan gaya pembelajaran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih Saudari Iza. Pendapat yang disuarakan oleh Saudari Iza ada benarnya, tetapi saya ada sedikit bantahan di mana platform pembelajaran online tidak sahaja terhad kepada fraud dan satu base tadi sahaja. Dunia semakin canggih dalam perkembangan teknologi. Jadi, terdapat juga pengajar yang menggunakan teknik pembelajaran atas talian dengan cara yang efektif seperti Google Meet, Webex dan lain-lain, di mana pengajar masih lagi mampu berhadapan dan mengajar seperti biasa yang mereka lakukan di dalam kelas. Namun dengan cara berteknologi seperti ini. Sudah ada pengajar yang mengajar secara online seperti ini, malah mereka juga ada platform pembelajaran mereka sendiri. Antaranya pengajar-pengajar yang sedang giat memberi ilmu untuk pelajar SPM pada tahun ini. Dengan menggunakan kemudahan seperti ini, pelajar masih lagi dapat menuntut ilmu dengan selesa dan pengajar juga mampu menyampaikan ilmu dengan lebih menarik dikala keadaan pandemik COVID-19 yang sedang berleluasa sekarang. Baiklah, terima kasih pada Saudari Iza dan Saudari Anis. Kita ada lagi satu saja panel untuk hari ini. Saudari Izzah, ada apa-apa yang anda ingin tambah? Ya, saya. Namun krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan PMP secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu. Akan tetapi, terdapat beberapa kekangan dalam pembelajaran online ini, antaranya ketiadaan peranti digital dan kurang kemudahan infrastruktur seperti capaian rangkaian internet. Ini menyukarkan pelajaran guru untuk berkomunikasi dan saling berhubung. Guru dan pelajar terpaksa mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saja. Baiklah, terima kasih pada Saudari Izzah. Okey, sekarang ini kita buka kepada sesi soal jawab. Ada mana-mana peserta yang ingin bertanyakan soalan? Izinkan saya bertanya. Memandangkan musim pandemik ini, guru-guru dan pelajar-pelajar perlu menghadapi pembelajaran dan pelajaran dalam talian. Adakah pendidikan dalam talian berkesan kepada para pelajar? Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih di atas pertanyaan itu, Saudari Hanan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, mereka telah mendapati pengajaran pembelajaran PDP secara dalam talian dan belajar dari rumah kurang berkesan berbanding secara bersemuka. Hal ini kerana ramai dalam kalangan murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana akses kepada teknologi yang terhad. Jika situasi ini berterusan, murid akan menghadapi kesukaran untuk mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran yang diikuti. Okey, terima kasih kepada panel yang menjawab. Kita ada masa untuk hanya lagi satu soalan. Ada mana-mana peserta yang ingin bertanyakan soalan? Saya Baiklah, tujukan silakan. soalan ini kepada mana-mana panel yang ingin menjawab. Seperti yang kita semua tahu, pada musim PKP sekarang ni, semua sekolah telah diarahkan tutup kecuali peperiksaan besar seperti SPM dan STPM. So, sehubungan dengan itu, adakah penutupan sekolah yang berpanjangan ini akan memberi kesan yang besar terhadap pelajar dan pendidikan negara kita? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang bertanya, iaitu peserta kita Azhar. Saya bersetuju dengan dia. Benar, sesuatu gangguan pada persekolahan kanak-kanak walaupun singkat, tetapi ia meninggalkan impak negatif yang berpanjangan terhadap pendidikan mereka. Satu kajian menganggarkan kesan kehilangan pendidikan global akibat penutupan sekolah selama 4 bulan adalah bersamaan dengan 10 trilion US dollar atau dalam duit Malaysia ialah 41 trilion dari segi kehilangan pendapatan yang sepatutnya dijana. Okey, baiklah. Saya harap jawapan yang diberikan menjawab soalan. Okey, itu sahaja masa yang kita ada untuk forum kali ini. Terima kasih pada para panel dan peserta yang hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.